Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke YouTube channel Cikgu Bunga. Hari ini cikgu akan membuat ulang kaji bersama calon-calon A+ SPM sebagai persiapan untuk menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Jom kita mulakan kayuhan akhir skor sejarah kertas 2, bahagian A soalan struktur dengan memfokuskan kepada tajuk tingkatan 5 bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia dengan subtopiknya 6.5 tragedi hubungan antara kaum. Jadi jom kita tengok apa contoh soalan yang mungkin ditanya dalam soalan ini, dalam bab ini. Okey, soalan ini memberikan pernyataan berikut berkaitan dengan tragedi hubungan antara kaum pada 13 Mei 1965. Jadi dia ada bagi pernyataan dalam bentuk petikan. Sebelum kita baca pernyataan tersebut, okey, kita pergi kepada soalan terlebih dahulu. Mengapakah konflik perkauman berlaku pada 13 Mei 1969? Jadi jom kita relatekan soalan dengan stimulus yang diberikan. Buat pertama kalinya selepas kemerdekaan dinikmati, konflik perkauman antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu meletus sehingga ke tahap serang menyerang dan bunuh-membunuh. Dan situasi ini amat membimbangkan negara-negara yang berjiran dengan Malaysia serta negara Britain selaku penjajah yang memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Jadi ini adalah pernyataan yang diberikan ataupun stimulus yang diberikan supaya anda boleh gunakan untuk menjawab soalan. Jadi jom kita tengok macam mana nak jawab soalan ini. Okey. Jadi soalan kata, mengapakah konflik perkauman berlaku pada 13 Mei 1969? Jadi kita gariskan kehendak soalan. Jadi di sini calon A+ mesti memahami maksud konflik. Okey, konflik bermaksud perselisihan ataupun pertentangan yang berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi jom kita tengok apa contoh jawapan untuk soalan ini. Konflik perkauman berlaku adalah kesan daripada ketidakseimbangan ekonomi dan sosial negara. Kenapa berlaku ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara? Disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh British yang telah pun memisahkan kaum berdasarkan kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, itu fakta yang pertama. Selain itu, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga pada 1969 telah menyebabkan berlakunya ketegangan dalam kempen pilihan raya. Tambahan pula, terdapat parti politik yang cuba mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum untuk mendapatkan sokongan. Di samping itu, perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal telah menimbulkan kekacauan sekaligus menjadi titik tolak kepada peristiwa 13 Mei. Jadi di sini ini antara contoh jawapan yang boleh anda gunakan untuk menjawab soalan sekiranya soalan bertanya berkaitan dengan sebab berlakunya konflik perkauman pada 13 Mei 1969. Okey, jom kita tengok soalan B. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita? 4 markah. Jadi untuk menjawab soalan ini, calon-calon A+ mesti mengetahui apakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik perkauman. Okey, jom kita tengok apa jawapannya. Cara pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman ialah dengan melaksanakan darurat.
Okey, pengisytiharan darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini bermaksud perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguh. Pusat perlindungan juga telah pun diwujudkan dan perintah berkurun turut dilaksanakan ataupun turut dikuatkuasakan. Selain itu, penubuhan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran yang bertanggungjawab mengawal ketenteraman awam dan menyelesaikan masalah perpaduan kaum. Seterusnya, peranan raja iaitu Sultan Perak yang menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Ini antara contoh-contoh cara pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman yang berlaku di negara kita pada 13 Mei 1969. Jadi, calon-calon boleh menggunakan contoh jawapan ini untuk mendapat 4 markah. Okey, seterusnya jom kita tengok apa contoh soalan kebat untuk soalan ini. Okey, soalan kebat ini menyatakan dia memberikan gambar. Okey, gambar ini kita panggil dia sebagai stimulus. Okey, soalan dia, konflik perkauman merencatkan pembangunan sesebuah negara. Berikan ulasan anda. Perkara pertama, bila kita nak jawab soalan ini, kita tengok dahulu gambar yang diberikan. Fahami betul-betul. Okey, gambar ini menyatakan tentang apa? Jom kita tengok sama-sama. Jangan sebarkan kandungan berbaur hasutan. Okey, apa maksud berbaur? Berbaur bermaksud ada unsur-unsur hasutan. Okey, so dia ada unsur-unsur yang boleh mengganggu keharmonian negara. Okey, selepas itu soalan tanya, konflik perkauman merencatkan pembangunan sesebuah negara. Jadi di sini, okey, calon-calon perlu mengetahui apa maksud konflik. Okey, macam cikgu dah bagi tahu tadi, konflik bermaksud pertentangan. Okey, merencatkan, apa maksud merencatkan? Merencatkan bermaksud membangkitkan, menghentikan ataupun melambatkan pembangunan sesebuah negara. Jadi di sini, okey, calon-calon mesti memberikan ulasan kenapa konflik perkauman itu boleh merencatkan pun melambatkan proses pembangunan sesebuah negara. Jadi jom kita tengok apa contoh jawapan yang sesuai. Konflik perkauman merencatkan pembangunan negara kerana setiap kaum mementingkan kaum masing-masing. Jadi di sini ini adalah fakta dia yang pertama, sehingga menyebabkan semangat perpaduan tidak dapat diwujudkan. Okey, semangat perpaduan tidak dapat diwujudkan adalah huraian dia. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap kerjasama dan toleransi antara kaum sukar untuk dibentuk. Keadaan ini akan menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan negara. Misalnya dasar ekonomi dan dasar kebudayaan. Kesannya, pelabur asing tidak akan berminat untuk melabur di negara kita, menyebabkan keadaan ekonomi negara akan merosot. Jadi ini adalah contoh jawapan untuk menjawab soalan kebat. Pastikan calon memberikan fakta, huraian contoh dan inferen. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi dalam tajuk fokus yang seterusnya. Okey, macam biasa, sentiasa tanamkan dalam fikiran kita, aku pandai, aku rajin, aku boleh mendapat A+ dalam sejarah. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye!